Okey. Baik. Pernah tak tengok burung dalam sangkar? Kadang-kadang bagi peminat-peminat burung, bukan saja-saja dia nak pelihara, nak bela burung tu, tapi kadang-kadang ada orang bela burung, dia tu berasaskan minat pada bentuk fizikal burung. Burung ni ada jambul, burung ni muncung cantik, burung ni warna cantik. Kadang-kadang orang bela tu sebab cantik dia. Kadang-kadang burung tu tak cantik tapi sebab suara, mengeluarkan suara. Dia nak bertanding suara, bertanding lagu. Kadang-kadang mungkin dia minat pada binatang-binatang yang bersifat eksotik. Kalau burung ni payah dah nak cari. Kadang-kadang orang minat lagu tu. Baik. Bila kita lihat burung, dia duduk dalam sangkar. Burung yang duduk dalam sangkar ni, dia terhad segala-galanya. Terhad makan, terhad minum, terhad penglihatan, terhad pengalaman, terhad ilmu, terhad ruang lingkungan. Dia tahu duduk dalam tu sajalah. Dia boleh tengok burung lain terbang, dia rasa keinginan tapi dia tak boleh buat apa. Makan pun ikut orang bagi, tak boleh nak pilih. Kalau malam ni tom yam lah dia. Kalau malam ni nasi goreng kampung lah dia. Kalau air orang bagi kopi lah dia. Orang bagi teh lah dia. Ruang dia terhad dan pandangan dia pada luar daripada sangkar dia pun ada limited. Mungkin cuma beberapa ela, mungkin cuma beberapa depa. Lebih pada tu tak boleh dah. Cuba bayangkan, kalau burung ini mempunyai sifat kekuatan dan semangat yang tinggi, sangkar ni kuat, sangkar ni besar, tapi dia try juga kebah, terangkat dengan sangkar-sangkar. Dia kebah, terangkat dengan sangkar, terbanglah. Orang kata, burung terbang ke sangkar burung terbang? Sangkar burung. Bila sangkar burung terbang dan dia mampu kebah sayap dia, dia boleh pi ke mana macam burung lain, walaupun agak lambat dan agak ketinggalan. Tapi sekurang-kurangnya pandangan mata dia dah boleh tengok daripada yang sebelum ini. Mungkin sebelum ni depa, mungkin sebelum ni ela dah beberapa ratus meter, mungkin dah berkilo-kilometer. Dan dia dapat ilmu baru, pandangan baru, penglihatan baru, pengalaman baru. Dan bagaimana pula kalau burung ni peringkat ketiga, dia ada kekuatan boleh pecahkan sarang ni terus. Pak dia kebah, pecah sarang, pecah pintu, dia boleh keluar dan terbang macam burung yang lain lagi hebat. Kita hari ni bukan cerita pasal burung. Kita hari ni bukan cerita pasal sangkar, tapi pasal hati. Hati tu laksana burung hak saya nak maksudkan tadi, sangkar tu tubuh jasad fizikal kita. Kalau hati kita ni lembab, hati kita ni lemah, dia jadi lagu ni. Orang bagi makan apa pun apa, duduk dalam ni. Dia tak ada kekuatan jiwa. Nak mengaji pun malas, nak baca pun malas, nak baca Quran pun malas, nak berwirid pun malas. Kalau aku baca pun duduk dalam ni juga. Tapi orang yang punya hati yang kuat, hati ni kecil, tapi dia boleh arah anggota ni, dia boleh kebah tu terbang. Tak boleh ni, jahil ni, kena pi cari ustaz. Jahil ni, aku kena bangun berjalan pi cari tok guru. Jahil ni, tak tahu apa, aku kena pi cari ulama. Jahil ni, kena pi cari tok mufti. Jahil ni, kena cari tok qadi. Jahil ni, kena cari orang tu. Jahil kena cari orang ni. Dia gagahkan hati dia sehingga anggota dia mampu akal. Tak boleh duduk dalam rumah lagu ni bodoh sampai ketua. Tak boleh duduk dalam kampung ni, kena mengembara cari ilmu. Tak boleh duduk Terengganu ni, kena hijrah pi negeri lain. Faham? Orang tak boleh dah hati dia ni menguat, boleh bawa sangkar dia. Inilah yang akan berjaya dalam hidup. Walaupun demikian, hati dia ni, orang sederhana ni masih tertakluk dengan material. Hati dia ni, hak ilmu akhirat ada, ilmu dunia ada. Fikir pasal Tuhan ada, fikir pakar dunia ada. Tapi yang satu lagi ni, nak keluar terus. Takkan hati kita nak keluar daripada tubuh? Tak. Maksudnya, apa yang kita terus sekarang ini ialah pengalaman dari sudut sekarang.
Tetapi hak boleh keluar tadi ni bagaimana hati kita nak menyikapi satu lagi alam yang kita katakan alam ghaib. Alam ghaib dari sudut yang saya nak cerita, jangan fikir nak masuk alam jin, alam setan, alam iblis. Tak. Alam ghaib ni sebenarnya ilmu-ilmu alam ghaib Quran dah tunjuk. Tapi kita tak berasa ghaib sebab kita tak memahami. Contoh cerita-cerita, kisah-kisah dalam Quran. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Zaman kita kau ni. Semua keberadaan Nabi ni ghaib pada kita. Maksud ghaib, kita tak hidup zaman Adam sampai zaman Muhammad pun kita tak hidup. Cerita ni cerita lepas. Orang hak sempat dengan zaman ni ialah umat-umat mereka. Hak kenal Nabi Adam, umat dia. Hak kenal Nabi Isa, umat dia. Hak kenal Nabi Yusuf, umat dia. Kita ghaib. Walaupun ghaib, Allah tak biarkan kita ni jauh tersasar dari petunjuk dan hidayah. Allah cerita balik, nak suruh kita tahu apa yang dah berlaku sebelum kita. Jadi hati kita ni seolah-olah dibuka membawa kita ke satu dimensi lain untuk mengenali yang sebelum ni ilmu-ilmu yang kita tak pernah hidup zaman tu. Kalau Allah tak buka, lagu mana agak-agak? Adakah sahabat akan tahu kisah Nabi-Nabi sebelum ni? Kalau wahyu tak turun, sahabat pun tak akan tahu. Apakah sahabat akan tahu kisah-kisah selain Nabi? Zulkarnain ke? Ashabul Kahfi ke? Ashabul Ukhdud ke? Ashabul Ras ke? Luqmanul Hakim ke? Nabi Khidir ke? Kalau wahyu tak turun, tak tahu. Tapi inilah antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita, menyingkap balik alam-alam ataupun kisah-kisah yang terlindung, yang gaib dari pengetahuan kita sebelum ni. Walaupun kadang-kadang orang yang hidup pada zaman Nabi tersebut pun tak tahu. Orang tu hidup zaman Nabi Isa, tapi kadang-kadang selain daripada sahabat dia tak tahu pun Allah angkat Nabi Isa. Orang zaman tu keliru. Dia ingat hak kena salib tu Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Dia hidup zaman tu, dia pun tak tahu yang sebenar Allah dah angkat Nabi Isa. Tapi kita hak kemudian Allah buka. Kalau Allah tak buka, harap kajian kita hari ni bila nak selesai? Kisah Maryam dalam Quran, bila dia nak bersalin kan, Allah suruh dia goncang pokok tamar, turun pokok tamar, Jibril jadikan dia nak sungai makan. Orang kampung dia tak tahu apa yang berlaku pada dia, dia seorang. Tapi kita hari ni hebat, jadi boleh tahu pada hak hidup zaman dia. Ini yang kata nak suruh buka hati, inilah yang Quran ajar. Tapi kenanya baca Quran hari-hari, faham Quran hari-hari, tafsir Quran hari-hari. Yang masalahnya kita hari-hari bukan dengan Quran. Hari-hari surat khabar. Hari-hari buku, hari-hari majalah. Tiap-tiap malam bukan Quran tapi TV. Tiap-tiap malam bukan Quran Facebook. Tiap-tiap malam bukan Quran WhatsApp. Tak, ni peringatan untuk orang. Ni hak mula-mula ni. Untuk diri saya juga. Orang tu orang lah, kita. Sebab bila bertemu dengan Allah, Allah tak tanya pasal orang, Allah tanya pasal kita. Dan kita boleh tak boleh nak buat dalih pasal apa hang tak semayang. Kalau Allah tanya, dolah hari tu Tuhan, dia tak semayang juga. Mamat pun sama macam saya, nak buat dalih lagu tu ke depan Tuhan besok. Bila Allah kata tak puasa, dia pun cari siapa tak puasa kapu aku. Tu pun tak puasa juga tu. Orang-orang kita ni, harapan masing-masing, tempat masing-masing. Nampak tak kiasan tadi? Faham tak kot dah? Okey. Okey. Baik. Pernah tak tengok burung dalam sangkar? Kadang-kadang bagi peminat-peminat burung, bukan saja-saja dia nak pelihara, nak bela burung tu. Tapi kadang-kadang ada orang bela burung, dia tu berasaskan minat pada bentuk fizikal burung. Burung ni ada jambul, burung ni muncung cantik, burung ni warna cantik. Kadang-kadang orang bela tu sebab cantik dia. Kadang-kadang burung tu tak cantik tapi sebab suara. Mengeluarkan suara. Dia nak tanding suara, tanding lagu.
Kadang-kadang mungkin dia minat pada binatang-binatang yang bersifat eksotik. Kalau burung ni payah dah nak cari. Kadang-kadang orang minat lagu tu, baik. Bila kita lihat burung, dia duduk dalam sangkar. Burung yang duduk dalam sangkar ni, dia terhad segala-galanya. Terhad makan, terhad minum, terhad penglihatan, terhad pengalaman, terhad ilmu, terhad ruang lingkungan. Dia tahu duduk dalam tu sajalah. Dia boleh tengok burung lain terbang, dia rasa keinginan tapi dia tak boleh buat apa. Makan pun ikut orang bagi, tak boleh nak pilih. Kalau malam ni tom yam lah dia. Kalau malam ni nasi goreng kampung lah dia. Kalau air orang bagi kopi lah dia. Orang bagi teh lah dia. Ruang dia terhad dan pandangan dia pada luar daripada sangkar dia pun ada limited. Mungkin cuma beberapa ela, mungkin cuma beberapa depa. Lebih pada tu, tak boleh dah. Cuba bayangkan, kalau burung ini mempunyai sifat kekuatan dan semangat yang tinggi, sangkar ni kuat, sangkar ni besar, tapi dia try juga kebah, terangkat dengan sangkar-sangkar. Dia kebah, terangkat dengan sangkar, terbanglah. Orang kata, burung terbang ke sangkar burung terbang? Sangkar burung. Bila sangkar burung terbang dan dia mampu kebah sayap dia, dia boleh pi ke mana macam burung lain, walaupun agak lambat dan agak ketinggalan. Tapi sekurang-kurangnya pandangan mata dia dah boleh tengok daripada yang sebelum ini. Mungkin sebelum ni depa, mungkin sebelum ni ela dah beberapa ratus meter, mungkin dah berkilo-kilometer. Dan dia dapat ilmu baru, pandangan baru, penglihatan baru, pengalaman baru. Dan bagaimana pula kalau burung ni peringkat ketiga, dia ada kekuatan boleh pecahkan sarang ni terus. Pak dia kebah, pecah sarang, pecah pintu, dia boleh keluar dan terbang macam burung yang lain lagi hebat. Kita hari ni bukan cerita pasal burung. Kita hari ni bukan cerita pasal sangkar, tapi pasal hati. Hati tu laksana burung hak saya nak maksudkan tadi, sangkar tu tubuh jasad fizikal kita. Kalau hati kita ni lembab, hati kita ni lemah, dia jadi lagu ni. Orang bagi makan apa pun, apa duduk dalam ni. Dia tak ada kekuatan jiwa. Nak mengaji pun malas, nak baca pun malas, nak baca Quran pun malas, nak berwirid pun malas. Kalau aku baca pun duduk dalam ni juga. Tapi orang yang punya hati yang kuat, hati ni kecil, tapi dia boleh arah anggota ni, dia boleh kebah tu terbang. Tak boleh ni, jahil ni, kena pi cari ustaz. Jahil ni, aku kena bangun berjalan pi cari tok guru. Jahil ni, tak tahu apa, aku kena pi cari ulama. Jahil ni, kena pi cari tok mufti. Jahil ni, kena cari tok qadi. Jahil ni, kena cari orang tu. Jahil kena cari orang ni. Dia gagahkan hati dia sehingga anggota dia mampu akad. Tak boleh duduk dalam rumah lagu ni bodoh sampai ketua. Tak boleh duduk dalam kampung ni, kena mengembara cari ilmu. Tak boleh duduk Terengganu ni, kena hijrah pi negeri lain. Faham? Orang yang boleh dah hati dia ni menguat, boleh bawa sangkar dia. Inilah yang akan berjaya dalam hidup. Walaupun demikian, hati dia ni, orang sederhana ni masih tertakluk dengan material. Hati dia ni, hak ilmu akhirat ada, ilmu dunia ada. Fikir pasal Tuhan ada, fikir pakar dunia ada. Tapi yang satu lagi ni, nak keluar terus. Takkan hati kita nak keluar daripada tubuh? Tak. Maksudnya, apa yang kita terus sekarang ini ialah pengalaman dari sudut sekarang. Tetapi hak boleh keluar tadi ni bagaimana hati kita nak menyikapi satu lagi alam yang kita katakan alam ghaib. Alam ghaib dari sudut yang saya nak cerita, jangan fikir nak masuk alam jin, alam setan, alam iblis. Tak. Alam ghaib ni sebenarnya, ilmu-ilmu alam ghaib, Quran dah tunjuk. Tapi kita tak berasa gaib sebab kita tak memahami. Contoh cerita-cerita, kisah-kisah dalam Quran. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Zaman kita kau ni.
Semua keberadaan Nabi ni gaib pada kita. Maksud gaib, kita tak hidup zaman Adam sampai zaman Muhammad pun kita tak hidup. Cerita ni cerita lepas. Orang hak sempat dengan zaman ni ialah umat-umat mereka. Hak kenal Nabi Adam, umat dia. Hak kenal Nabi Isa, umat dia. Hak kenal Nabi Yusuf, umat dia. Kita gaib. Walaupun gaib, Allah tak biarkan kita ni jauh tersasar dari petunjuk dan hidayah. Allah cerita balik, nak suruh kita tahu apa yang dah berlaku sebelum kita. Jadi hati kita ni seolah-olah dibuka membawa kita ke satu dimensi lain untuk mengenali yang sebelum ni ilmu-ilmu yang kita tak pernah hidup zaman tu. Kalau Allah tak buka, lagu mana agak-agak? Adakah sahabat akan tahu kisah Nabi-Nabi sebelum ni? Kalau wahyu tak turun, sahabat pun tak akan tahu. Apakah sahabat akan tahu kisah-kisah selain Nabi? Zulkarnain ke? Ashabul Kahfi ke? Ashabul Ukhdud ke? Ashabul Ras ke? Luqmanul Hakim ke? Nabi Khidir ke? Kalau wahyu tak turun, tak tahu. Tapi inilah antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita, menyingkap balik alam-alam ataupun kisah-kisah yang terlindung, yang gaib dari pengetahuan kita sebelum ni. Walaupun kadang-kadang orang yang hidup pada zaman Nabi tersebut pun tak tahu. Orang tu hidup zaman Nabi Isa, tapi kadang-kadang selain daripada sahabat dia tak tahu pun Allah angkat Nabi Isa. Orang zaman tu keliru. Dia ingat hak kena salib tu Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Dia hidup zaman tu, dia pun tak tahu yang sebenar Allah dah angkat Nabi Isa. Tapi kita hak kemudian Allah buka. Kalau Allah tak buka, harap kajian kita hari ni bila nak selesai? Kisah Maryam dalam Quran, bila dia nak bersalin kan, Allah suruh dia goncang pokok tamar, turun pokok tamar, Jibril jadikan dia nak sungai makan. Orang kampung dia tak tahu apa yang berlaku pada dia. Dia seorang. Tapi kita hari ni hebat, jadi boleh tahu pada hak hidup zaman dia. Ini yang kata nak suruh buka hati. Inilah yang Quran ajar. Tapi kenanya baca Quran hari-hari, faham Quran hari-hari, tafsir Quran hari-hari. Yang masalahnya kita hari-hari bukan dengan Quran. Hari-hari surat khabar. Hari-hari buku, hari-hari majalah. Tiap-tiap malam bukan Quran, tapi TV. Tiap-tiap malam bukan Quran, Facebook. Tiap-tiap malam bukan Quran, WhatsApp. Tak, ni peringatan untuk orang. Ni hak mula-mula ni. Untuk diri saya juga. Orang tu orang lah, kita. Sebab bila bertemu dengan Allah, Allah tak tanya pasal orang. Allah tanya pasal kita. Dan kita boleh tak boleh nak buat dalih pasal apa hang tak semayang. Kalau Allah tanya, dolah hari tu Tuhan, dia tak semayang juga. Mamat pun sama macam saya, nak buat dalih lagu tu ke depan Tuhan besok. Bila Allah kata tak puasa, dia pun cari siapa tak puasa kampung aku. Tu pun tak puasa juga tu. Orang-orang kita ni, harapan masing-masing, tempat masing-masing. Nampak tak kiasan tadi? Faham aku dah? Okey.